Assalamualaikum. Saya Cikgu Hafifah binti Osman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lampur Kiri. Okey. Video saya adalah berkaitan tajuk vektor. Okey adik-adik, selamat menonton semua. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai adik-adik. Okey, jom kita belajar vektor siri 1 8.1 vektor bersama Cikgu Hafifah. Okey adik-adik. Okey, jom kita ketahui standard pembelajaran 8.1.1 membanding beza antara vektor dan skala. 8.1.1b mengenal pasti kuantiti vektor dan kuantiti skala. Seterusnya, 8.1.2 mewakilkan vektor menggunakan tempelan garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitud dan arah vektor. Okey. Adik-adik, seharusnya berjaya mengenal pasti kuantiti vektor dan kuantiti skala. Kedua-dua, adik harus melakar garis berarah dan menulis tata tanda vektor dengan betul. Dan ketiga, adik harus mencari magnitud dengan tepat. Okey, ini adalah kriteria kejayaan yang harus adik perolehi. Okey, seterusnya kita lihat definisi. Okey, definisi vektor. Vektor adalah suatu kuantiti yang mempunyai arah dan magnitud. Skala adalah suatu kuantiti yang mempunyai magnitud sahaja. Okey, mari kita lihat kuantiti vektor. Okey, kuantiti vektor adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud dan arah. Okey, kuantiti vektor mempunyai magnitud dan arah. Okey, magnitud iaitu panjangnya dan arahnya. Okey. Contoh sesaran, hala laju, pecutan, daya dan momentum. Okey, seterusnya apa tu kuantiti skala? Skala, kuantiti fizik yang mempunyai magnitud ataupun bacaan nombor sahaja. Contoh jarak, jisim, isi padu, suhu, ketempatan, tenaga, masa, kuasa, panjang dan kerja. Okey. Mari kita lihat soalan untuk menguji minda kita. Okey. Soalan minda yang pertama, arahannya adalah tentukan sama ada setiap kuantiti yang berikut adalah kuantiti skala atau vektor dengan menandakan right. Okey, ayat pertama. Sebuah bas bergerak dengan kelajuan 80 km per jam ke arah timur. Okey. So, adik-adik kena tentukan sama ada ayat tersebut skala ataupun vektor. Okey, kuantiti skala atau kuantiti vektor. Ayat kedua. Patricia berjalan sejauh 500 meter dari rumah ke sekolah. Okey. Kuantiti skala atau vektor. Okey, adik-adik fikir. Okey, ketiga, sebuah beg seberat 250 Newton diangkat setinggi 2 meter dari lantai. Okey. Ayat seterusnya, suhu badan Marvin ialah 36.5 darjah Celsius. Suhu badan. Okey, suhu badan Marvin ialah 36.5 darjah Celsius. Seterusnya, ketempatan pepejal Y ialah 2.3 gram cm padu. So, adik-adik fikir dan tentukan sama ada ayat-ayat tersebut kategori kuantiti skala ataupun kuantiti vektor. Okey, jawapan akan diberi selepas ini. Okey, ini berikut adalah jawapan bagi soalan 1. Okey. Bagi sebuah bas bergerak dengan kelajuan 80 km per jam ke arah timur. Soalan ayat ini adalah vektor. Kenapa? Sebab dia bergerak dengan kelajuan 80 km per jam ke arah timur. So, ini adalah vektor.
Yang seterusnya, Patricia berjalan sejauh 500 meter dari rumah ke sekolah. Ini maksudnya ayat ni memberitahu maklumat, iaitu jarak perjalanan Patricia, iaitu 500 meter. So ini adalah skala. Okey, sebab dia menunjukkan hanya maklumat jarak. Okey, dari rumah ke sekolah. Okey. Seterusnya, ketiga, sebuah beg seberat 250 Newton diangkat setinggi 2 meter dari lantai. Ini ada proses dari segi yang kata daya lah, sebab barang diangkat 2 meter dari lantai. So kat sini adalah vektor. Seterusnya, suhu badan Marvin. Suhu badan ni tak ada apa-apa berlaku, kata pergerakan apa, just ambil suhu terus dapat bacaan. So ini adalah skala. Seterusnya, ketempatan pembejawai. Ketempatan pembejawai adalah 2.3 gram cm padu. Ini ketempatan pun adalah skala. Seterusnya adik-adik, mari kita kenali tata tanda vektor. Perhatikan di sini adik-adik, kita ada garis tempering, iaitu titik A sebagai titik awal, titik B sebagai titik akhir. So kat sini garis tempering ini mesti diletakkan tanda arah, iaitu anak panah. So anak panah menuju daripada titik A ke titik B. Vektor tersebut boleh diwakilkan sebagai A dan keli di bawahnya, seperti yang adik-adik nampak di sini. Selain itu, tata tanda tersebut juga boleh ditulis dalam bentuk huruf besar, iaitu A, B, serta perlu diletakkan tanda arah anak panah dari A ke B. Ya adik-adik? So dari A ke B di sini, kalau kita tulis dalam huruf besar seperti yang adik-adik nampak, ini bermaksud titik A menghala ke arah titik B. Ataupun adik-adik boleh tulis dalam sebutan huruf AB yang dibolkan. Namun AB yang dibolkan ni biasanya hanya ditulis menggunakan komputer. Adik-adik tidak digalakkan. Seterusnya, pilihan yang tadi yang kita nampak, iaitu huruf A dan keli di bawahnya, dan huruf A bold. Di sini adik-adik hanya kata digalakkan menulis dalam bentuk AB huruf besar dan alpha, dan anak panah di atasnya, ataupun A huruf kecil dan ada keli di bawahnya. Ya adik-adik? Seterusnya kita lihat. Apa itu magnitude? Magnitude ialah panjang, iaitu panjang vektor. So kat sini contoh yang dia beri, kita ada vektor A, B. So yang kita perlu cari adalah magnitude vektor A, B, iaitu yang garis yang berwarna merah ni adalah vektor yang perlu kita cari magnitude-nya. Bagi simbol magnitude, kita menggunakan simbol modulus, iaitu simbol modulus seperti yang adik nampak ni. Vektor AB di dalam simbol modulus. Seperti adik nampak ni cara menulis magnitude. Vektor magnitude. Untuk mencari magnitude, adik-adik perlu menggunakan konsep teorem Pythagoras, iaitu adik-adik perlu mencari nilai X mengufuk bagi vektor, iaitu ada berapa bilangan X ataupun ada berapa nilai bacaan mengufuk bagi vektor AB, dan juga nilai Y, iaitu bacaan nilai mencancang bagi vektor AB. Masuk dalam formula, iaitu formulanya square root X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Adik-adik, mari kita uji minda dari segi pemahaman yang kita pelajari tadi. Kita tengok soalan yang kedua. Arahannya adalah tentukan magnitude dan arah bagi setiap vektor yang berikut. Perhatikan bahagian A di sini, kita ada vektor R. Vektor R, garis vektor R, sekarang kita lihat anak panahnya. Nampak anak panahnya?
simbol vektor adalah vektor R, kan curly di bawahnya, adik-adik nampak curly R di bawahnya ada curly. Okey, so di sini kita adik kena cari magnitude R ya adik. Okey, seterusnya bahagian B. Okey, kita perhatikan di sini kita diberi titik K dan titik L. Okey. Namun anak panahnya kelihatan menuju ke L. So kat sini vektor yang perlu adik-adik tulis adalah K L. So anak panahnya menuju ke titik L. Okey, adik-adik boleh tengok. Okey, perhatikan betul-betul petak di sini. Ada berapa bilangan petak mengufuk, ada berapa bilangan petak mencancang. Okey, begitu juga bagi vektor R. Bilangan petak bagi paksi mengufuknya berapa, bilangan petak bagi paksi mencancangnya berapa. Okey, jawapan akan ditunjukkan sebentar lagi. Okey, berikut adalah jawapan bagi soalan nombor 2, siri 1. Okey, kita nak cari magnitude R. Okey, magnitude R. So R, vektor R ni. Okey, simbol magnitude tulis sama dengan square root. Okey, square root. Okey, kita akan kira berapa bilangan kotak bagi vektor R, paksi mengufuknya. Okey, sekarang kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Okey, sampai sini je tau. Okey, ada 4. So 4 kuasa 2 lah. Okey, tambah. Okey, bilangan kotak bagi vektor R ni yang paksi mencancangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. So 4 jugalah. 4 kuasa 2. Okey, square root 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 jadi square root 16 tambah 16. So bersamaan square root 32. Okey, senang je kan? Okey, seterusnya kita lihat jawapan. Okey, sekarang kita perhatikan kita ada vektor. Okey, vektor garis K ke L. Okey, kenapa K ke L? Sebab kita nampak garis vektor ni anak panahnya. Okey, perhatikan betul-betul anak panahnya menuju ke KL. Okey, so kat sini K adalah titik awal, L adalah titik akhir. So kita akan tulis vektornya K L. Jangan lupa nak panah di atas vektor. Sebab nak cari magnitude kena letak simbol modulus lah. Okey, sama dengan square root. Okey, so kita kira bilangan mengufuk bagi vektor KL ni. Sama-sama tahu kira-kira 1, 2, 3. So ada 3. So 3 kuasa 2 tambah. Okey, bilangan kotak paksi mencancang bagi vektor KL pula adalah 1, 2, 3, 4. So 4 kuasa 2. Okey, jangan lupa. Okey, kita kira. So square root 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 bersamaan square root 25. Okey, square root 25 kita permudahkan, dia akan menjadi 5. Okey, so ini adalah magnitude bagi vektor KL. Okey dah adik. Mari kita lihat soalan yang ketiga. Okay. Dua buah bas P dan Q bergerak dari bandar O. Bas P bergerak ke selatan, sementara bas Q bergerak ke barat. Okey, diberi magnitude OP. Magnitude vektor OP sama dengan 40 km dan magnitude vektor OQ sama dengan 96 km selepas 1 jam perjalanan. Cari jarak antara kedua bas itu. Okey, so untuk menjawab soalan ni adik digalakkan melakar. Okey, kemudian adik boleh tulis nilai yang telah diberi. Okey, jawapan akan diberi selepas ini ya adik. Ini jawapan dari soalan yang ketiga. Kita diberi tahu kat sini kita ada 2 buah bas. Okey, bas P bergerak ke selatan, bas Q bergerak ke barat. Okey, so kat sini, okey, selepas 1 jam perjalanan, okey, yang kita nak cari adalah jarak QP ataupun jarak PQ. Dia samalah jarak. Bila disebut jarak dia sama walaupun dari Q ke P ataupun P ke Q. Okey, so masing-masing jarak O ke P 40 km, O ke Q 96 km selepas 1 jam perjalanan. Okey, so kat sini jarak yang kita nak cari adalah bahagian yang saya tanda soal ni lah.
Ya, okay, di sini. So kat sini kita guna formula magnitude, iaitu jarak QP modulus, jangan lupa, sama dengan square root 96 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Okay. So kat sini jawapan akhir, kita tekan kalkulator, kita dapat 104. Baiklah adik-adik, okay, kita dah di penghujung siri 1. Okay, sekian, terima kasih. Jumpa lagi adik-adik dalam siri yang kedua. Bye.